KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sayang dan salam ceria semua guru-guru dan warga pendidik daripada tuan-tuan dan puan-puan. Selamat datang ke segmen kaunselor anda bersama dengan saya, Puan Nur Hafiza binti Muhammad Nur, kaunselor pendidikan daerah, pejabat pendidikan daerah Petaling Utama. Tuan-tuan dan puan-puan, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Tuhan semesta alam, yang Maha Pemurah lagi Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya Engkau kami sembah, hanya Engkau kami mohon pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau anugerah nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan jalan mereka yang sesat. Jadi itu pesanan daripada Tuhan daripada surah Al-Fatihah sebagai tajuk kepada refleksi guru. Jadi tajuk yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah berkenaan refleksi ataupun muhasabah guru. Guru-guru, jom kita mengenali diri anda. Anda adalah sebagai seorang pembimbing, penunjuk arah, seorang motivator, bagaikan pelita menerangi jalan-jalan anak murid, sebagai ibu dan ayah ataupun sebagai orang yang memberikan kasih sayang dan ihsan kepada anak murid kita. Anda merupakan seorang insan yang menjadi satu panduan, memberikan panduan dan nuan kejayaan kepada anak-anak murid kita. Anda menjadi idola, menjadi sumber inspirasi, dan anda merupakan ilmu, gedung ilmu dan juga pakar rujuk kepada anak-anak murid kita. Itulah kita guru. Apa yang saya ingin sampaikan kepada guru-guru sekalian, warga pendidik sekalian, saya juga ingin sampaikan perkara ini sebenarnya didengari oleh telinga saya sendiri. Jadi dia juga adalah merupakan ingatan kepada saya. Cikgu-cikgu yang dikasihi sekalian, ingatlah bahawa kita ingin menjadi insan yang berguna kepada orang lain, walau di mana kita berada. Jangan menjadi insan yang menyusahkan orang lain. Berilah pertolongan kepada sesiapa saja, di mana saja, kerana orang lain juga akan menolong kita, isteri kita, anak kita dan keturunan kita. Apa yang kita beri kepada orang lain, hasrat utama impian kita, seperti mana saya selalu sampaikan kepada diri saya sendiri. Jadikanlah Tuhanku, aku menjadi seorang insan yang boleh memberi manfaat kepada orang lain. Maka ilmu ini disampaikan dengan saya bermohon supaya Tuhan memberi bimbingan. Bicara saya ni bicara yang baik-baik. Bicara saya ni bicara yang bagus-bagus. Bicara yang saya sampaikan ni, saya ingin bicara ini sampai ke hati dan jiwa cikgu-cikgu sekalian. Jom kita belajar lagi cikgu. Siapakah itu guru? Guru itu adalah pilihan ataupun juga pemimpin. Guru adalah pemimpin. Jadi, adakah anda menjadi seorang guru atas pilihan hati anda? Atas kerana minat anda yang sangat-sangat? Ataupun kedua terpaksa jadi sebab tak ada pilihan lain? Tak ada pekerjaan lain, maka you divert ataupun anda divert kerjaya kepada guru. Mungkin mula-mula tu terpaksa, tapi kemudiannya pekerjaan ini menjadi satu kerjaya yang sangat anda cintai. Ataupun adakah anda guru yang menjadi guru kerana permintaan keluarga atau orang lain? Hingga anda bergerak menjadi seorang guru, memenuhi kerjaya dan tugasan anda seperti terpaksa. Tolonglah lihat semula tentang sebenarnya kenapa anda menjadi seorang guru. Ataupun adakah anda menjadi seorang guru sebagai sementara saja, sebagai satu batu loncatan. Guru-guru dan juga warga pendidik sekalian, saya mohon maaf jika saya sampaikan ini boleh mengguris hati tuan-tuan dan puan-puan, tetapi saya ingin menyampaikan ini supaya dia menjadi satu refleksi kepada kita semua. Kita semua dah jadi guru. Guru baharu, guru yang mungkin dah 5 tahun, 10 tahun, atau guru yang lama dan mungkin hampir dah bersara. Jadi kita menjadi guru ataupun takbir atau guru besar atau pengetua, bila kita dah sampai penghujung,
Jangan pula kita dah mula mengatakan, aku dah nak bersara, aku dah nak bersara, aku dah nak bersara. Padahal ada 2-3 tahun lagi. Jika tinggal 2-3 hari lagi kita tetap guru, maka kita kena selesaikan tanggungjawab kita sebaik-baiknya. Ya. Refleksi ini disampaikan agar kita melihat, memandang, memikirkan bahawa kita menjadi guru agar kita meninggalkan legasi terbaik, membina pelapis anak murid, membina pelapis anak-anak generasi kita yang akan datang. Jadi apakah matlamat pendidikan? Cuba kita reflect balik. Cuba kita melihat dan memikirkan kembali. True education is training of both the head and the heart. So bila kita nak ubah bagi pendidikan ini, mengubah fikiran dan juga hati jiwa anak murid kita, maka kita juga perlu ada perubahan dari segi pemikiran dan juga hati dan jiwa kita. Maka proses pendidikan yang boleh membentuk peribadi mulia, kejujuran, disayangi dan boleh memimpin merupakan proses pendidikan yang perlu kita ambil secara serius, bukan hanya kerana prestasi akademik, tetapi untuk membentuk, membina akhlak anak-anak murid kita menjadi orang yang bertanggungjawab, jujur, disayangi dan boleh memimpin. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Guru-guru yang dikasihi sekalian, warga pendidik yang dimuliakan, faham bahawa tugas guru adalah untuk membentuk visi masa depan, to establish a vision for the future. Membentuk misi masa depan. Maksudnya apa tu? Inilah anak-anak didik kita ni. Dia ni pelapis pada kita. Ya, anak-anak didik kita ni, dia perlukan sentuhan kasih sayang kita. Ya, inilah sebenarnya mungkin kita lack dekat situ. Ya, kita lack untuk ini yang kita nak sampaikan supaya kita reflect balik. Adakah kita membawa kepada pengajaran pendidikan kita itu adalah to establish a vision for the future. Yang kedua, membentuk dan mengekalkan hubungan yang baik. Ya, membentuk dan mengekalkan hubungan yang baik, membina hubungan dan mengekalkan hubungan yang baik dengan para pelajar. Mereka ni para pelajar remaja, anak-anak, mereka belum matang lagi. Yang dewasanya adalah kita. Jadi, yang sabarnya perlulah kita, yang nak menentukan hala tujunya adalah kita, yang kita perlu refleks dan juga kita perlu membantu adalah kita. Yang perlu dibantu adalah mereka. Mungkin ada cabaran makan, minum, tempat tinggal itu bukan satu masalah, tetapi mungkin dari segi perhatian, dari segi cabaran-cabaran lain pula, cyberbully lah, ataupun ada kelengkapan, ada keperluan-keperluan yang tak dipenuhi. Jadi kita kena belajar dengan keadaan abad sekarang ni dah tak sama, keadaan kita tak boleh disamakan. Jadi kita tak nak membanding-bandingkan, apa yang kita perlu buat adalah kita memberi sokongan. Yang ketiga, membantu orang lain mencapai potensi yang mereka mampu. Guru-guru sekalian, apabila kita memandang anak murid kita, kita perlu memandang bahawa mereka semua ada potensi. Ada yang mungkin potensinya adalah potensi pencapaian dari segi prestasi akademik. Tetapi ada yang mungkin dia tak perform, dia tak dapat nak memenuhi, jadi dapat good result, A, straight A, prestasi akademik tu dia mungkin kurang dari segi tu, tapi dia ada potensi bakat lain. Jadi yang mana tak boleh kecap dengan pelajaran, kami fokuskan kepada kemahiran. Apa kemahiran dia? Dia kemahiran dia handle, dia pandai ambil gambar,
dia pandai menguruskan tentang peralatan sukan, dia pandai menguruskan PA system. Jadi kita pupuk ke arah itu. Dia sangat aktif dalam core curriculum, kita pupuk tentang kepimpinan dia. Sebab zaman sekarang kadang-kadang tentu orang dah tak tengok sijil. Orang melihat kepada soft skill, tentang keyakinan diri, tentang kemahiran, tentang kekuatan, tentang bagaimana dia boleh bawa diri dia tanpa peduli ke orang, tak segan-segan sebab dia tahu macam mana dia nak survive. Maintain kita punya relationship dengan anak murid kita, kita akan boleh tengok successful story tentang anak-anak murid kita. Apa-apa yang kita buat, kita ada wawasan yang kita nak capai untuk anak murid kita. Kita jadi guru yang berkualiti. The winners in this life knows the rules of the game. Maknanya kita kena tahu bidang kerja kita apa skop kerja kita, apa anak murid, latar belakang anak murid kita, and have a plan of work and a map. So they work the plan and see the map. Maksudnya kita kena ada strategi cikgu, kita kena ada sistem. Jadi bila setiap tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, mungkin kita baru nak menguasai itu. Tapi tahun keempat dan tahun kelima kita dah nampak secara keseluruhan bagaimana kita menguruskan kerja kita dan tanggungjawab kita sebagai seorang guru. Jadi 4 faktor yang paling penting untuk mencapai kecemerlangan diri cikgu. Yang pertama adalah maruah diri. Kita orang kalau bercakap kan kata dulu kalau cikgu dulu ya Allah pergi mana-mana cikgu Nafiza. Tu cikgu ni, tu cikgu saya dulu tu. Wah, ya Allah Tuanku, sangat dihormati ya. Untuk menjaga nama baik guru, setiap guru mengambil tanggungjawab untuk kita menjaga. Pertama adalah our self respect. Jaga maruah kedudukan kita, penampilan kita, cara kita bercakap dan pergaulan kita. Tambah-tambah pula sekarang ni banyak media sosial, kita terdedah dengan perkara-perkara yang melibatkan maruah diri kita ni ya. Yang kedua adalah keyakinan kita. Keyakinan diri kita seorang guru. Bagaimana orang boleh mempersoal keyakinan diri kita kalau kita pun masih ada persoalan tentang keyakinan diri kita sendiri. Ya, jadi tengok kepada keyakinan diri kita. Ya, adakah kita seorang yang yakin guru? Memang awal-awal tahun pertama jadi guru baru, menggigil juga nak masuk kelas ni. Saya masih ingat lagi nak masuk ke kelas sekolah yang pertama, first posting, dah lama tak pernah mengajar. Tiba-tiba nak mengajar, jumpa pelbagai ragam dan kerenah pelajar, dan pelajar pun mulalah menguji kita. Cikgu baru kan? Jadi kita pun diberi tanggungjawab macam-macam kan? Sebab penyapu baru nak katakan kat sekolah tu. Jadi kita kena ada keyakinan diri dan kena kental. Ketiga, kegigihan. Seorang guru adalah seorang yang gigih, diligence, iaitu kegigihan dia untuk nak membantu anak muridnya. Luar biasa kegigihan guru ni. Ya, kalau guru-guru tu di pendalaman, ya Allah luar biasanya kegigihan guru ni. Kentalnya guru ini ya. Ada kita ni bersyukur berada di Selangor. Ya, cuba bayangkan guru-guru yang berada di Sabah Sarawak, di Pahang, di kawasan-kawasan pendalaman. Cubalah kita mensyukuri di mana kita berada. Jika guru-guru berada di kawasan yang penempatan begitu yang perlukan satu semangat yang kental dan gigih ini anggapkan satu pengalaman. So apa-apa yang datang kemudiannya, kesukaran yang datang ditepis-tepis saja sebab begitu gigih, begitu kuat mereka ini ya. Yang keempat adalah sentiasa inginkan cemerlang, need to succeed, bukan setakat untuk elak kegagalan. Bukan kita menjadi seorang guru yang tak apalah buat je lah apa kadar, yang penting kita buat dah ya. Dan kita buat tu kita pastikanlah kita buat tapi tak nak gagal-gagal. Why not macam tu? Kalau kita nak buat webinar, kita nak buat apa-apa projek, kita nak ada impak keberkesanannya kepada sasaran kita, guru, kepada ibu bapa dan kepada anak murid kita. Sesungguhnya Allah sangat mengasihi seseorang yang apabila dia melakukan pekerjaannya, dia melakukannya dengan cara yang paling baik. Riwayat Tabrani. Jadi
membuat sesuatu yang terbaik itu adalah atas segala. Kan dalam agama kita adalah sesuatu yang paling baik. Kita pun dah sepuas apabila kita dah buat sesuatu yang terbaik. Bukan disebabkan kerana pentadbir nak soal kita, disebabkan orang nak question tentang kerja kita, tapi disebabkan memang kita nak buat itu adalah dengan yang terbaik. Pemimpin merupakan sesiapa yang menonjolkan dirinya untuk menjadi pemimpin kepada orang ramai. Ia perlulah mendidik dirinya terlebih dahulu sebelum mendidik orang lain. Sayyidina Ali pesanannya. Jadi saya pun mengambil pesanannya untuk diri saya sendiri, mendidik diri, memperbetulkan diri sebelum kita dapat memperbetulkan orang lain. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Jadi apa itu ilmu, knowledge? Apabila pemimpin berhenti belajar, kita sebenarnya telah berhenti memimpin. Ya, belajar berterusan. Tak semestinya kita menyambung pengajian, pembelajaran kita itu secara official, rasmi. Tapi meneruskan pembelajaran ilmu tu menimba ilmu yang di sekeliling kita. Kedua, orang yang merasa dirinya tahu semua jawapan sebenarnya telah berhenti dari boleh diajar dan gagal sebagai pemimpin. Saya ulang, orang yang merasa dirinya tahu semua jawapan, macam dia hebat sangat, dia tahu semua benda, dah ada kesombongan dalam diri dia, maka orang ini dia boleh jadi seorang yang gagal dalam pemimpin. Dan ketiga, apa yang kita tahu hanya merupakan satu daripada sejuta. Mungkin apa yang kita tahu tu hanya 1% je daripada apa yang kita rasa macam kita dah tahu. Good leaders are hungry for learning all the way to the grave. Sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang guru, kita ni sentiasa kelaparan dalam mendapatkan ilmu. Kita ada banyak benda yang kita rasa macam, lagi belajar lagi banyak benda tak tahu, lagi belajar lagi banyak benda tak tahu. Kalau tak tahu, maka kita jangan malu-malu nak bertanya dengan orang yang pakar. Kita cari jalan bagaimana kita boleh uruskan untuk reach out anak-anak murid kita. Kerana pelajar kita ni umpama air, banyak benda yang kita perlu bantu dia. Sebab menguruskan manusia ni laksana kita menggali emas. Anak murid kita ni macam kita ni nak menggali emas. Bila kita mencari emas, kita terpaksa membuang banyak kotoran hanya untuk beberapa aun emas. Jadi yang kita cari ialah emas, bukan kotorannya. Dengan kata yang positif, indah, bagus, kita akan jumpa. Dengan usahanya kita akan gilap. Walaupun macam sukar, kita akan jumpa nanti yang bernilai. Dan kita nak anak murid kita tu dia tahu nilai harga diri dia. Guru-guru yang dikasihi sekalian, menjadi peringatan kepada kita bahawa setiap usaha kebaikan tak akan terlepas dari tentangan, dari rintangan, dari cabaran. Jadi kunci senjatanya adalah sabar. S-A-B-A-R, sabar. Maka sabar ini adalah kunci kemenangan. Sesungguhnya bersabarlah seperti orang yang mempunyai keteguhan hati dan rasul-rasul yang telah bersabar. Maka bersabarlah terhadap apa yang mereka ucap dan jahili mereka dengan cara yang baik. Al-Muzammil ayat yang ke-10. Sabar dan syukur, insya-Allah ya. Guru ni mesra dan bijak. Guru yang mesra bijak ni, teacher must be close enough to relate to student, but for enough ahead to motivate them. Saya seronok melihat guru-guru dalam melalui Facebook saya melihat guru-guru yang datang berbicara dengan saya kebimbangan mereka terhadap murid-murid. Ramai cikgu macam tu. Macam mana ya puan, saya tak dapat nak memotivate anak murid saya. Boleh tak puan bagi panduan? Wow, saya sangat respect this kind of teachers yang they really relate dengan anak murid dia. As a leader, we must live and move beyond where the pupil are. If the pupil are to follow you, you must be ahead of them. Jadi, kita ada anak murid tu dia nampak kita, ya Allah, inspired
Kita nak jadi guru yang berinspirasi, idola kepada anak murid. Bila kita bercakap, bertenaga, energi, aura dia. Kalau tak masuk kelas cikgu ni, hilang semangat seminggu ni. Baik masuk kelas cikgu sebab suara cikgu tu malam-malam macam dia dah terpanggil-panggil dah. Esok pergi PR Cikgu Nur Hafiza kena masuk ni sebab terasa bila bercakap dengan guru ni. Walaupun hanya mendengar suara, walaupun hanya melihat wajah dalam laptop ataupun dalam telefonnya, online di alam maya, tapi boleh rasa energi cikgu ni. Jadi, guru mengambil tanggungjawab apabila pelajar membuat salah, beritahu bahawa bukan kita nak tegur tak sayang dia. Sebenarnya kita nak tegur tingkah laku dia yang tak betul. Ya, maksudnya lambat masuk sebab tertidur, bukan marah. Siva, cikgu tak suka Siva. Cikgu tak suka, I hate you. Kita tak nak mesej tu sampai. Cakap Siva, cikgu sayang kat awak. Jadi sebab itulah cikgu nak tegur. Awak ni malam-malam buat apa? Main game ke? Ataupun buat apa malam-malam susah nak tidur, kemudian dah susah nak bangun. Susah nak bangun pagi. Jadi kemudiannya letaklah kesalahan tu pada diri kita. Kalau kita ada salah, kita maaf penerangan saya tak jelas. Kalau saya kurang beri kefahaman, nanti bagi tahu cikgu kat mana yang cikgu boleh baiki lagi. Tak salah kan? Jadi akan ada anak murid yang cikgu cakap laju. Cikgu cakap bahasa utara, mana saya nak faham? Saya kan orang KL lah. Cikgu dia cakap macam tu ya. Kadang-kadang kan dah orang Penang yang terkeluar juga ya. Tunjukkan contoh tugasan yang baik. Jika ada perubahan tingkah laku yang bagus kita bagi ganjaran lah. Kita tonjolkan kebaikan dan peningkatan dia. Ada guru dalam kelas, saya suka sangat. Saya suka sembang dengan cikgu ni. Very positif selalu. Dia ajar saya menggunakan Discord untuk mendekati pelajar, tak guna Google Meet saja. Dia ajar saya, bercerita dengan saya. Dia kata budak-budak yang ada peningkatan, dia hantar McDonald, dia hantar makanan dekat rumah dia orang. Jadi kan macam happy lah budak-budak ni ya. Ada ganjaran yang cikgu bagi. Cikgu ingat pula tu dia orang. Tak ada orang yang sempurna. Pemimpin seharusnya bijak dalam menggunakan kuasa. Cara mengawal hubungan kemanusiaan. Pemimpin juga boleh mengakui kesilapan, minta maaf serta menerima, minta cadangan dan idea, dan matlamatnya hanya agar orang lain akan dapat kebahagiaan. Jadi apa yang kita ingin capai ya cikgu? Kita ingin capai visi dan misi seorang guru, iaitu kita faham apa yang perlu kita lakukan untuk mencapai matlamat. Matlamat kita adalah bagaimana anak murid kita meningkat dari segi prestasinya dan dari segi akhlaknya. Dan kejayaan adalah hasil daripada pilihan kita buat. Allah tidak mengubah nasib sesuatu kaum kecuali kaum itu sendiri mengubahnya. Guru-guru, untuk refleksi guru pada hari ini, saya harap guru-guru sekalian kita sama-sama melihat balik bagaimana kita telah melaksanakan tugas kita. Bertambah cemerlang, sukses selalu, capai kejayaan untuk diri kita dan anak murid kita, pewaris generasi kita. Salam sayang daripada saya, Puan Nur Hafiza. Assalamualaikum. Didik TV KPM